Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Fiza dan juga Muammar pada pagi ini. Seperti yang diberitahu tadi, segmen wawancara yang mana tajuk kali ini dibawakan berkaitan dengan Brunei MICE 2021 iaitu Minggu Digital. Apa yang dimaksudkan dengan Minggu Digital di sini? Telah dikongsikan tadi di Brunei MICE ini ada topik-topik tertentu, ada tema-tema tertentu. Betul. Ya. Jadi minggu ini iaitu Minggu Digital dan bersama dua narasumber kita ni di sebelah di sebelah Muammar sebetulnya iaitu Yang Mulia Tuan Awang Ahmad Amsyar bin Haji Arifin, iaitu selaku pegawai tugas-tugas khas tingkat 2 Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan di sebelahnya pula iaitu Awang Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman selaku Naib Presiden Kudos Event Management Services. Apa khabar Nan? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk pagi ni kita akan menyentuh di mana Minggu Digital nanti akan sama-sama kita ikuti. Jadi kepada habis kita nanti akan kami kongsikan bersama, dan alhamdulillah tadi di awal pagi ada menyentuh juga mengenai teknologi ini yang mana segmen Cyber Security Brunei mengenai kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Jadi berkaitan juga untuk Ketania. Jadi kepada habis kita yang mungkin rasanya ingin mengetahui lebih lanjut, insya-Allah di Minggu Digital nanti akan dapat Auda ikuti bersama. Baik, kita beralih yang pertama-tama bersama dengan Tuan Ahmad Amsyar bin Haji Arifin, di mana mungkin dapat Tuan kongsikan sedikit mengenai Minggu Digital ini, apakah ia dan bila ianya akan diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana memberikan peluang inilah bagi mengongsikan serba sedikit pasal Minggu Teknologi Digital ini. Minggu Teknologi Digital ini adalah salah satu tema bagi Mid-Year Conference dan Exhibition iaitu MICE yang disebutkan tadi atau yang mana ianya akan bermula pada 17 hari bulan Jun sehingga 20 hari bulan Jun di Pusat Perdagangan Terbangsa Berakas. So tema pada minggu itu ialah Smart Nation Through Digital Transformation. Ianya ni adalah selaras dengan perkembangan terkini dan juga ianya memfokuskan kepada pelan induk ekonomi digital yang telah dilancarkan pada tahun lepas. Minggu Teknologi Digital ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atau MTIC in short, bersama dengan Infocom Federation Brunei IFB, dengan penyertaan daripada agensi kerajaan serta sektor swasta. Itu dia ya penerangan mengenai sedikit mengenai dengan Minggu Teknologi Digital, bila ini diadakan dan sebagainya. Jadi seterusnya ya Tuan ya, apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung pada Minggu Teknologi Digital ini? Okey, terima kasih. Minggu Teknologi Digital itu akan dimulakan dengan acara Bikta Alumni, yang mana tetamu kehormat bagi acara tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Yusof iaitu Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk makluman kita ni bersama jua Bikta ni atau Brunei ICT Awards kena panggil tu. Ianya merupakan pertandingan ICT yang diadakan setiap tahun ni, yang mana ianya memberikan peluang bagi peserta tu menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan individu, penuntut dan small business enterprises. Melalui acara Bikta ni, insya-Allah diharap akan memberi peluang kepada peserta tersebut mengongsikan dorang punya pengalaman dan juga bertukar pandangan dorang punya Bikta journey itulah tu. Dan seterusnya yang paling penting sekali memberi peluang kepada mereka ni untuk bernetwork bersama potential investors lah. Pada masa yang sama, pelancaran pameran teknologi digital dengan tema yang sama jua, Smart Nation Through Digital Transformation, juga akan diadakan pada minggu itu, yang mana peserta-peserta pameran itu terdiri daripada agensi kerajaan iaitu MTIC, Cyber Security Brunei CSB, pihak AITI dan juga sektor swasta, termasuklah ITPSS Sdn Bhd, Dynamic Technologies serta ketiga-tiga syarikat telekomunikasi yang kita ni ada pada masa ini. So objektif pameran itu ialah bagi memaparkan perjalanan transformasi digital itu dengan melalui perkembangan dan perkhidmatan ICT yang ada
serta produk yang semasa dan terkini. So selain itu juga persidangan Minggu Digital juga akan diadakan yang mana ianya akan membawa topik-topik yang terkini dan menarik. As mentioned tadi AI apa tu kan. Antara lain juga ada juga aktiviti-aktiviti untuk pengisian minggu itu. Antaranya ialah Coding Conquest Workshop yang diadakan oleh UTB dan Grominda. Akan juga diadakan Code for Fun, dianjurkan oleh pihak ATI. Yang ketiga ialah Six Cyber Battle, Capture the Flag 2021. Ini adalah merupakan salah satu pertandingan hacking competition pulang tu yang dianjurkan oleh syarikat ITPSS Sendirian Berhad. Bersama tu juga pihak syarikat ITPSS ini juga akan memberikan cyber security talk untuk orang ramai lah. Itu di antara aktiviti-aktiviti pada minggu itu. Itu dia. Banyak sebetulnya aktiviti yang boleh awak ikuti bersama. Malah juga kalau generasi di masa pada masa ini mereka ini lebih celik mengenai dengan digital ini, dengan IT ini. Jadi anda susah bagi mereka ini untuk memahami apa sebetulnya yang dibincangkan tadi. Coding Conquest, Code for Fun dan juga Cyber Battle. Alhamdulillah. Baik, untuk seterusnya Tuan mungkin dapat juga dikongsikan perisian persidangan Minggu Digital Teknologi pula. Okey, terima kasih. Bagi pengisian persidangan tersebut, insya-Allah ianya akan diadakan pada hari Jumaat 18 hari bulan Jun 2021 pada 11 pagi dan juga petang dengan tema Smart Nation Through Digital Transformation. Ianya ni tema itu dipilih selaras dengan visi Majlis Ekonomi Digital dan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang mana ianya sebenarnya memfokuskan kepada memanfaatkan teknologi digital ini. Cuma kita ni dapat mengambil baik teknologi digital itu dan juga bagi perkembangan sosioekonomi dan memberikan masyarakat kemahiran dan pengetahuan macam mana orang boleh menyertai ekonomi digital ini secara efektif. Kemuncak persidangan itu nanti akan membawa perbincangan topik-topik perkembangan terkini mengenai negara pintar, transformasi digital dan industri revolusi yang keempat. Dan antara panelis yang akan turut serta ialah Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, salah seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Mulia Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Dan turut serta juga Yang Mulia Dayang Haslina Taib, CEO of Dynamic Technology Sendirian Berhad. So di samping itu juga ada juga beberapa barisan panel terpilih yang berlatar belakangkan ICT dari dalam dan juga luar negeri. So yang dari luar negeri itu they will join melalui virtual lah. So secara keseluruhan bagi pendengar-pendengar sekalian, topik-topiknya yang akan dibentangkan pada minggu itu ialah antaranya opportunities in the digital economy, yang kedua ialah digital and automation, the future industries, the future workforce, yang ketiga digitalization and automation, opportunities and challenges in digital transformation. Akan ada juga topik mengenai productizing and deploying artificial intelligence solutions to drive customer interactions. The future of digital marketplace, how social media helps SMEs thrive in digital era, dan data analytics and e-commerce supporting function towards a cashless society. Itu kali just a summary of apa yang akan diadakan pada persidangan itulah. Jadi agak menarik juga ya persidangan yang akan dikongsikan nanti. Jadi untuk soalan yang terakhir ni tu buat Tuan Ahmad Amsyar di sini. Jadi siapakah sasaran bagi persidangan ini nanti dan adakah seminar ini juga dibukakan kepada orang ramai atau macam mana? Persidangan ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memberikan pengusaha-pengusaha peluang sebenarnya untuk mendengarkan perkongsian daripada pakar-pakar industri yang tadi itu. Mengenai transformasi digital ini, yang mana antara lain mungkin akan di-share ialah peluang-peluang,
dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh panel-panel yang disebutkan itulah. Bagi menjawab persoalan adakah ia dibukakan pada orang ramai, sememangnya ia adalah untuk orang ramai, dibukakan kepada orang ramai yang berminat lah tuan, dan kemasukan adalah percuma. Hanya dinasihatkan untuk mendaftar terlebih dahulu bagi persidangan itu. Dan juga mungkin patuh kepada SOP-SOP yang tertentulah. Peserta kita kali mesti mendaftar dan sebagainya. Ya. Kalau tadi ada di-mention mungkin akan ditekankan juga pengisian itu, pendaftaran tersebut adalah terhad lah tu. Sebanyak 100. Walau bagaimanapun untuk orang ramai yang indah mungkin dah sempat mendaftar, bolehlah mengikuti secara live stream melalui Instagram @mtic.bn semasa berlangsungnya persidangan itu. So kali untuk menyentuh fasa pendaftaran ini, pendaftaran itu boleh dibuat atau dicari dalam laman sesawang www.mtic.gov.bn/MYCE 2021. Itu dia ya, agak menarik juga. Jadi kepada habis kita masih lagi sempat untuk mendaftar di sini. Boleh mendaftar di www.mtic.gov.bn/MYCE 2021. Jadi yang tidak sempat mendaftar ataupun yang orang panuh sudah tampat itu, bolehlah mengikuti secara live stream melalui Instagram @mtic.bn semasa persidangan itu berlangsung nanti ya. Baik, terima kasih kita ucapkan bersama Awang Ahmad Amsar bin Haji Refin kerana berkongsi sama mengenai Minggu Digital ini. Dan juga kita beralih seterusnya bersama dengan Awang Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman, Naib Presiden Khudus Event Management Services. Jadi mungkin dapat dikongsikan Tuan, difahamkan selain daripada persidangan ini, ada juga pameran dan juga jualan yang diadakan. Mungkin dapat lagi dijelaskan siapa yang dapat menyertai dan mungkin jangkaan daripada orang ramai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang konferensi persidangan yang diadakan sepanjang minggu ketiga Minggu Digital Teknologi, sebenarnya ada lagi beberapa pameran dan juga aktiviti jualan yang turutnya orang menyerikan lagi lah minggu ketiga tu, yang mana bis kita yang berada di rumah boleh mengunjungi ke pusat persidangan antarabangsa pada jam 9 pagi hingga 6 petang. Dan antara pameran-pameran yang peserta-peserta pameran yang juga terlibat sepanjang minggu ketiga nanti adalah daripada Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC. Kita ada juga daripada IPA, iaitu Institut Perkhidmatan Awam. Kita ada Brunei Vision 2035 daripada Prime Minister's Office. Kita ada juga daripada AITI, ada daripada EGNC iaitu E-Government National Centre. Kita ada ITPSS iaitu IT Protective Security Services Negara Berhad. CSB Cyber Security Brunei, dan juga turut diadakan juga pameran daripada DST, Imagine, Progressive, Dynamic Technologies, ASBS Sdn Bhd dan juga E-Sport Association. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apakah pengisian yang bakal dipamerkan, bakal diadakan oleh agensi-agensi tersebut, jangan lupa untuk sama-samalah kita meramaikan lagi acara pada minggu depan insya-Allah. Jadi Tuan ya, diteruskan lagi, selain daripada aktiviti pameran dan jualan, adakah terdapat sebarang program ataupun aktiviti yang dianjurkan bersempena dengan teknologi Minggu Teknologi Digital, dan adakah ianya dibukakan untuk orang ramai juga? Ya, insya-Allah daripada Khudus Event Management sendiri turut diadakan pelbagai aktiviti aktiviti yang berbentuk kekeluargaan dan juga mengambil tema teknologi, dan semua aktiviti ini adalah dibukakan kepada orang ramai secara percuma. Yang mana daripada Khudus sendiri ada terdapat 6 aktiviti utama, iaitu yang pertama TikTok Enjoy the Sign, kemudian yang kedua Mannequin the Sign, yang ketiga Spin and Answer, yang keempat #PIP Post-it Photo, yang kelima #VIO Vlog It Out, dan yang keenam Eat Me Interview Me.
Yang mana kalau secara ringkasnya saya dapat terangkan sini, TikTok Enjoy the Sign, semua orang tahu sebenarnya apa TikTok itu kan. Cuma kami akan menggunakan platform TikTok ini untuk memberikan sign language itu sendiri, bahasa isyarat. Jadi aktivitinya sangat mudah. Peserta hanya akan perlu membuat beberapa pergerakan yang diarahkan oleh guru bahasa isyarat itu sendiri, yang mana setiap pergerakan akan dinilai yang mana yang tepat dan yang mana yang kurang tepat. Dan insyaAllah setiap aktiviti yang akan diadakan nanti ini insyaAllah akan diberikan ganjaran. Kemudian yang kedua ialah mannequin the sign, yang mana kalau dulu kita pernah mendengar mannequin challenge. Jadi mengambil sukutnya orang, mengambil konsep daripada mannequin challenge, cuma sama juga kita memberikan lagi bahasa isyarat itu sendiri, diaplikasikan, diimplikasikan di dalam mannequin challenge itu sendiri. Betul. Yang ketiga, spin and answer. Aktiviti ini sangat mudah, yang mana peserta hanya perlu memutarkan roda digital sebanyak 3 kali berturut-turut dan menjawab beberapa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan negara Brunei Darussalam. Kemudian yang keempat iaitu #PIP, post-it photo. Aktiviti ini merupakan satu aktiviti yang menggunakan akaun Instagram peribadi yang masing-masing sebagai satu wadah utama untuk menjayakan aktiviti ini, yang mana peserta hanya perlu mendaftar dan datang ke aktiviti ini, dan apa yang perlu mereka buat ialah untuk memberikan dan juga mempromosikan lagi sepanjang aktiviti Brunei MYCE 2021 diadakan dan dimuat naik di dalam akaun Instagram peribadi dengan menggunakan #Brunified, #Brunei MYCE 2021 dan #PIP Challenge, dan tag akaun Instagram @kudos _Brunei dan juga Instagram @brunei.myce, dan kami akan menilai dari segi jumlah likes yang ada dalam post tersebut. Kemudian aktiviti yang kelima iaitu #VIO, iaitu Vlog It Out, yang mana konsepnya sama macam yang tadi #PIP, cuma yang ini menggunakan vlog, video blog. Jadi apa yang perlu peserta lakukan hanya untuk perlu merakam sepanjang aktiviti yang diadakan pada minggu ketiga, dan durasinya adalah 1 minit, dan sama juga tag akaun Instagram Kudas Brunei dan juga Brunei MYCE. Kemudian aktiviti ke-6 iaitu Interview Me, yang mana konsep ini kita mengambil macam kita ni menyiarkan secara langsung dengan pilihan sama ada peserta ingin mahu menjadi penemu bual ataupun yang ditemu bual yang sememangnya berkaitan dengan Brunei MYCE 2021. Dan selain daripada ke-6 aktiviti itu juga kita ada aktiviti AutoCAD daripada ikon orang kurang upaya dari Persatuan Bijak, itu Bahasa Isyarat Jur'ali Kebangsaan. Iaitu ikonnya adalah Yang Mulia Muhammad Iz bin Osman Zaini, dan seterusnya kita juga ada aktiviti Hyperdrone for Kids daripada syarikat Hyperdrive, dan juga cosplay Adiwira, superhero untuk anak-anak kecil kita ni. Jadi dalam kesemua aktiviti ini juga ada satu lagi aktiviti yang paling menarik, iaitu MYCE Passport Experience, dan untuk mengetahui lebih lanjut hanya perlu datang dan kunjungi kami di Pusat Persendahan Antarabangsa nanti, insyaAllah. Baik, itu antara aktiviti daripada Kudus Management sendiri. Banyak sebetulnya aktiviti yang boleh anda kunjungi. Itu baru satu booth ya. Belum lagi booth yang lain. Jadi sebetulnya meriahkan lagi akan Hari Auda di bila Auda berkunjung bersama bagi minggu digital tersebut. Jadi rasanya Fiza, kalau ke-6 tadi apa aktiviti yang boleh Fiza ikuti? Macam dah tahu saja, TikTok lah yang paling senang. Dan banyak orang muat turun dan juga menggunakan aplikasi tersebut. Betul. Jadi kita terpulang kepada Auda. Betul. Yang penting kita meriahkan lagi, dan sudah seterusnya aktiviti berkenaan ya. Mungkin kepada Tuan Ahmad Amsyarah, di mana aktiviti berkenaan juga berkaitan dengan teknologi ya, dan juga kesedaran kita ni mengenai teknologi berkenaan. Baik, dan juga alhamdulillah sekali lagi dikongsikan bersama di mana Brunei MICE ini akan diadakan sebetulnya pada minggu ini, iaitu Forestry, iaitu 10 hingga 13 Jun, dan Digital Technology Week ialah pada 17 hingga 20 Jun ya. Jadi kepada habis kita jangan lupa untuk
men-save ataupun memberikan ruang tersebut pada 17 hingga 20 Jun untuk Auda bawa bersama anak-anak Auda. Banyak sebetulnya aktiviti yang dapat Auda kunjungi bersama. Jadi kita ambil sedikitlah, kita kupas sedikit bersama dengan Awang Abdul Aufi sendiri mengenai Kudus Event Management. Bagaimana setakat ini? Di mana difahamkan 4 minggu ini Kudus Management juga ada di sana ya. Jadi bagaimana setakat ini penerimaan daripada orang ramai? Alhamdulillah, apa yang saya dapat katakan bermula daripada minggu pertama yang bertemakan Islamic. Alhamdulillah begitu sambutan yang begitu menggalakkan kerana kita mengetahui bahawa kepentingan kesedaran untuk mengetahui apakah nilai-nilai Islam dan juga apakah penyorang kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Dan alhamdulillah daripada Kudus Event Management sendiri, penglibatan peserta-peserta yang mengunjungi ke aktiviti Kudus alhamdulillah sangat nyorang menggalakkan. Kebanyakan pesertanya, yang menariknya kebanyakan pesertanya adalah daripada kanak-kanak sendiri. Sebab aktiviti yang diadakan pada minggu pertama itu adalah aktiviti yang berjiwa kekanakan. Jadi yang orang mudah pendekatan yang paling mudah dengan kanak-kanak. Dan alhamdulillah pada minggu ini insya-Allah minggu kedua berkaitan dengan perhutanan. Yang mana kemarin baru sahaja telah dirasmikan, dilancarkan Minggu Perhutanan dan alhamdulillah apa yang ingin saya sampaikan, semoga pada minggu ini akan lebih meriah daripada minggu lepas. Kerana minggu ini daripada Kudus sendiri pelbagai jenis aktiviti yang mengambil konsep perhutanan. Contohnya kita ada permainan congkak, kita ada musang berjanggut dan ada lagi lah. TikTok adalah. TikTok ada lagi. Kita masih untuk minggu depan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, Auda hadir bersama. Baik, kepada Tuan Ahmad Amsyar untuk orang menutup wawancara kita pada hari ini, harapan dan juga saranan daripada Tuan sendiri. Sebagai penutup kalian, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengalung-alungkanlah semua untuk datang sama-sama menghadirkan diri ke pusat persidangan antarabangsa dan menyertai persidangan, aktiviti dan juga melihat pameran sempena Minggu Teknologi Digital itu yang akan berlangsung pada 17 hari bulan Jun sehingga 20 hari bulan Jun. Insya-Allah banyak yang akan dapat ketani pelajari pada minggu itu, yang mana ianya mudahan saya dapat membagi inspirasi kepada kita ni semua dan macam mana kita ni dapat memanfaatkan dengan lebih baik lagi teknologi digital inilah. So lagi sekali ingin memaklumkan yang semua maklumat-maklumat pendaftaran dan juga aktiviti-aktiviti tersebut boleh didapati di laman sesawang www.mtic.gov.bn/MYCE 2021. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan Fizah kepada Awang Ahmad Amsyar bin Haji Arifin, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2 Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Juga kepada Awang Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman, Naib Presiden Kudus Event Management Services. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.